Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis tentang matlamat pengutusan Nabi SAW. Ada 3. Nabi bawa yang pertamanya agama tauhid, kenalkan manusia kepada Tuhan. Yang keduanya bawa syariat. Syariat adalah amalan kita, dan beriman kita beramal. Dan yang ketiganya apa? Ini akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, salihal akhlak. Aku diutuskan kepada manusia untuk memperelokkan akhlak manusia. Akhlak ialah di antara matlamat perutusan Nabi SAW kepada manusia. Okey. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang terbaik untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Dan Allah Taala puji Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang paling berakhlak mulia. Tidak ada nabi lain yang dipuji seperti ini. Nabi kita sahaja yang dipuji seperti dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu berada di atas akhlak yang terpuji. Maknanya benar. Kalau saya contoh ni, inilah contoh ni akhlak terpuji ya. Ini akhlak terpuji, Nabi duduk atas dia. Nabi dengan akhlak terpuji mana lagi mulia? Diri Nabi itu lebih mulia daripada akhlak terpuji. Semua kebaikan akhlak terpuji ini ada pada diri Nabi. Kita ambil sikit, itu pun orang kata baik. Betul tak? Kita ambil sikit saja, itu pun orang kata baik. Tak gitu kan? Tapi semua sifat kebaikan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Sehingga Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis kan, di antara penyebab orang akan dimasukkan ke dalam syurga, paling banyak, sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga ada 2. Yang pertamanya namanya bertakwa, bertakwa kepada Allah. Yang keduanya berhusnul khuluq, baik perangai. Inilah 2 sebab yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya sejari semuanya orang yang perangai baik, maknanya ada ciri-ciri ahli syurga. Dan kalau perangai buruk tuan-tuan, itu kita kena tinggi 9. Nabi kata apa? Orang yang paling banyak dimasukkan ke syurga dengan 2 sebab, takwa dan juga berakhlak dengan akhlak yang mulia. Baik tuan-tuan. Cuba tengok gambar. Ini orang tahu dah lembu kan? Orang tahu ni lembu. Lembu ni dia buat jahat macam mana pun orang tak cakap lembu ni jahat. Kalau dia baik pun orang tak cakap dia baik. Sebab apa? Sebab dia lembu. Tak ada orang pergi cari lembu korban. Dia tanya ke saya, biasa orang cakap warna apa kan? Warna apa jangan berzina. Tak, saya tak nak yang tu. Saya nak lembu yang berakhlak dia. Tak ada orang cari macam itu. Lembu berakhlak. Tak ada tuan-tuan, memang tak ada. Sebab lembu tak ada nisbah akhlak. Dia tak ada nisbah sikap yang baik. Tapi manusia dia ada sikap, ada nisbah sikap yang baik. Sehingga kalau orang tak berakhlak, dia kata, nakal sungguh budak ni, anak siapa tu? Kalau baik, baiknya budak ni, anak siapa tu? Dia nisbah akhlak. Manusia akan dinilai dengan akhlak dia. Sebab akhlak ni adalah benda yang terzahir. Betul tak? Benda yang dapat dilihat. Ramai macam ini tu, ya Allah. Nisbah akhlak dalam diri manusia. Okay? Sebab itu dalam Al-Quran disebutkan apa? Allah Ta'ala bagi dalam Al-Quran, kadang-kadang manusia lebih teruk daripada mana? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kadang-kadang manusia itu lebih teruk daripada binatang peliharaan, bahkan lebih teruk lagi. Sama, bahkan kadang-kadang lebih teruk lagi. Sebab apa? Sebab akhlak. Akhlak tadi yang menyebabkan hatinya manusia tadi jadi lebih teruk daripada binatang termakan. Tetapi lagi kita ambil sikit sebagai penutup. Kenapa Nabi disayangi kan? Nabi disayangi. Masalah tentang sikapnya. Sikap Nabi ini mempunyai sikap yang sangat baik. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 128. Ini sikap Nabi secara umum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, yakni manusia seperti kamu, bukannya jin, bukannya malaikat, supaya pun mudah untuk dicontohi Nabi. Azizun alaihi ma anittum. Sifat yang pertama Nabi ni apa tuan-tuan? Iaitu sangat susah kepadanya, jadi sangat berat baginya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu.
Maknanya Nabi sifatnya apa? Dia tak boleh tengok orang susah, dia akan rasa susah. Okey, dia tak boleh tengok orang susah ataupun dengar cerita orang susah. Nabi akan jadi orang pertama yang akan datang memberikan bantuan. Sifat pemurah Nabi ni macam angin yang bertiup tu. Angin yang bertiup, laju. Maknanya apa? Kalau dengar susah aja, Nabi sampai dulu. Sampaikan Nabi dan dia sanggup untuk berhutang demi untuk membantu orang susah. Nabi sanggup berhutang. Dia sanggup berhutang untuk bantu orang. Payah betul kita. Payah. Sebab benda yang ada pun dah kita susah nak bagi orang. Nabi kata Nabi adalah orang yang sangat-sangat berat kepadanya kesusahan orang. Maknanya apa? Nabi kalau dengar orang susah tu Nabi susah hati. Kita terbalik. Kita kalau tengok orang senang kita susah hati. Tengok orang senang ni susah hati kita. Kira sebab video baru susah hati kita. Kira sebab kereta baru susah hati kita. Dia senang hati kata orang senang. Sebab kalau dia susah dia usaha kita. Kan? Sepatutnya kita senang hati kalau kawan kita senang. Tapi tak tahu sikap manusia dia ada hasad. Tuan-tuan berhati-hati tuan-tuan. Berhati-hati dengan sesuatu yang disebut hasad tadi. Kalau kita melihat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang dengan pandangan hasad, itu boleh jadi sihir. Boleh jadi sihir ain tadi. Kita tak niat pun atas sihir, tapi boleh jadi sihir. Sebab apa? Kita melihat nikmat itu dengan perasaan hasad tadi. Bahaya mana? Jadi kalau tengok nikmat orang tuan-tuan, ingat Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita pula kalau orang puji kita, kereta baru ke? Cakap apa? Jangan cakap biasalah. Biasalah kereta baru. Tak, jangan tuan. Sebab apa? Ada orang yang akan berhasad. Jadi sebelum dia timbul hasad dalam hati dia, ingatkan dia pada Tuhan. Hadza min fadli Rabbi. Ini Allah yang bagi. Ingatkan kepada Allah supaya apa? Hilang perasaan hasad dalam hati. Sebab Allah yang bagi, nanti kau pun dapat juga Allah bagi, insya-Allah. Yang jadi itu di antara cara untuk mengelakkan daripada terkena sihir lain. Okey, baik. Kemudian tadi yang kedua apa yang